Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Nur Fatihah binti Akmal. InsyaAllah ini adalah video kedua saya tentang Imam Syafi'i. Nama beliau Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Saib bin Ubay. Syafi'i ialah moyang Imam Syafi'i dan dari situlah beliau digelarkan Imam Syafi'i. As-Saib bin Ubay adalah sahabat Nabi SAW yang memeluk Islam ketika peristiwa Perang Badar. Beliau berasal daripada keturunan Quraisy. Nasab beliau bertembung dengan nasab baginda Nabi Muhammad SAW di jalur Abdul Manaf. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijrah bersamaan 797 Masihi di kota Gaza, Palestin. Ayah beliau meninggal dunia sewaktu beliau berumur 2 tahun. Selepas itu, ibu beliau membawa beliau pulang ke Mekah dan tinggal bersama kabilah Khuzail, iaitu kabilah yang sangat fasih dalam sastera bahasa Arab. Disebabkan Imam Syafi'i tinggal bersama kabilah Khuzail lebih daripada 15 tahun lamanya, beliau dapat membesar sebagai tokoh bahasa Arab yang terbilang di Mekah. Dimulai dari kota Mekah yang sangat terkenal dengan ilmu tafsir dan asbabun nuzul Al-Quran, Imam Syafi'i mulai menetap di kota Mekah sejak usia 2 tahun. Imam Syafi'i telah menyelesaikan hafalan Al-Quran sebelum usianya genap menginjak umur 7 tahun. Di kota Mekah, Imam Syafi'i menimba ilmu kepada Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian, di usia 13 tahun, Imam Syafi'i mulai mengembara ke kota Madinah yang terkenal dengan gudangnya ulama Ahlul Hadis. Di kota Madinah inilah Imam Syafi'i menimba ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i menetap di kota Madinah hingga tahun 179 Hijriah bersamaan 795 Masihi, tahun di mananya Imam Malik bin Anas wafat. Imam Syafi'i juga sempat menjadi pegawai pemerintahan di daerah Najran setelah wafatnya Imam Malik. Kemudian, Imam Syafi'i menetap sekitar 9 tahun di kota Mekah. Kemungkinan besar dalam sekitar 9 tahun menetap di kota Mekah inilah Imam Syafi'i mengarang kitab Ar-Risalah. Pengembaraan Imam Syafi'i berlanjut ke kota Baghdad pada tahun 195 Hijriah bersamaan 810 Masihi. Di fasa inilah Imam Syafi'i menemukan banyak penyesuaian. Imam Syafi'i mampu melaraskan dengan baik pemikiran Ahlu Naqlu yang didapatkan di kota Madinah di bawah asuhan Imam Malik, dengan pemikiran Ahlu Ra'yu yang didapatkan di bawah asuhan Imam Muhammad bin Al-Hasan, iaitu murid dari Imam Abu Hanifah di kota Baghdad. Di kota Baghdad inilah Imam Syafi'i memiliki beberapa murid. Murid-murid beliau di kota Baghdad di antaranya adalah Imam Ahmad bin Zambal, Za'farani dan Al-Karabisi. Setelah mengembara ke Kahirah Mesir tahun 813 Masihi, di mana beliau mengajar di Masjid Amru Al-As. Dan ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, Imam Syafi'i banyak menukar fatwanya dengan fatwa yang baru atau yang lebih dikenal dengan mazhab jadid yang dicantumkan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Um. Beliau menghabiskan masa hidupnya di Mesir hingga beliau wafat pada 204 Hijriah bersamaan 819 Masihi. Seorang muridnya Al-Muzani menuturkan bahawa Imam Syafi'i sempat sakit beberapa hari lamanya sebelum ajal menjemputnya. Kemudian Sultan Ayyubiyah telah membina torbah ataupun madrasah untuk beliau pada tahun 1211. Setelah kematian ibunda Sultan Salahuddin, Sultan telah membina makam ibunya berhampiran dengan makam Imam Syafi'i, dan pada masa yang sama Sultan itu membina kubah dan bangunan buat tempat makam Imam Syafi'i. Sekian, itu sahaja perkongsian daripada saya. Semoga bermanfaat.